saya Nazir Rafi bin Muhammad Nazri dari Kolej Profesional Batu Mal. Ini kelas DPS 2A ingin membentangkan tajuk kesan sekularisme. Yang pertama, pengenalan. Sekularisme adalah sesuatu yang dimiliki atau yang bersangkutan dengan dunia lahir sahaja dan tidak ada kena-mengena dengan keabadian dan keutuhan. Kedua, satu fahaman yang memisahkan agama dari kehidupan ini, khususnya kehidupan bernegara. Yang ketiga, prinsip sekularisme. Agama adalah masalah peribadi yang tidak mempunyai kaitan dengan negara. Manusia bebas dari asuhan agama dan ketetapan dari Yang Maha Esa. Sekular adalah konsep bahawa kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing dari agama atau kepercayaan agama. Dalam satu segi lain, sekularisme dapat memberikan hak untuk menjadi bebas dari peraturan dan ajaran agama dan kebebasan dari pengenaan agama kerajaan terhadap rakyat dalam sesebuah negara yang berkecuali pada hal ehwal agama. Dari segi lain pula, ia juga boleh dirujuk pada pandangan bahawa aktiviti manusia dan keputusan khususnya yang berpolitik harus berasaskan pada bukti dan fakta yang tidak berat sebelah dengan pengasuh keagamaan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulfaqar bin Zul. Saya dari DBS 2A. Untuk hari ini saya akan bercakap tentang kesan sekularisme terhadap negara. Dalam aspek agama, ia menjadikan nilai keislaman yang diamalkan oleh sesebuah negara akan semakin rapuh. Selain itu, akan memandang soal agama sebagai upacara ritu semata-mata. Dalam aspek sosial pula, ia akan berlaku pembangunan yang tidak seimbang. Ini disebabkan pengasingan diri dari kepentingan agama yang menyebabkan hati menjadi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman bin Zulwari. Saya daripada DBS 2A. Nombor kad matrik saya 2020900173. Hari ini saya nak ceritakan sikit, saya akan terangkan sedikit tentang kesan penekanan terhadap pendidikan sekular. Iaitu pendidikan sekular ni saya akan ceritakan fokus dekat kesan terhadap masyarakat lah. Sistem pendidikan yang bercorak dikotomi. Dikotomi ni dia lah yang menyebabkan sekularisme ni. Sekularisme ni pula dia memisahkan agama dari aspek kehidupan dunia. Akibat sistem yang macam ni, lahirlah masyarakat yang sekularisme. Kalau kita nak tengok impak besar dia melahirkan kelompok yang kata memusuhi apa nama dia? Memusuhi syariat Islam sendiri. Dia macam memusuhi lah. Dia tak ikut apa yang Islam ajar. Macam Islam cakap buat A, dia tak nak buat. Macam tu lah. Lepas tu kalau kita dapat tengok betul-betul impak besar dia ni sekularisme ni sebenarnya dia bertujuan untuk memisahkan antara dunia dengan agama dalam diri setiap individu. Khususnya kalau kita dapat tengok dia paling nak ubah kan. Dia nak ubah dalam bab-bab syariat dan hukum hakam agama itu sendiri. Kalau hukum hakam ni, contohlah kita tak boleh minum arak, haram. Tak boleh berjudi, haram. Tapi diorang menggalakkan. Macam judi, ada tempat besar punya judi, diorang menggalakkan. Macam tu lah.
Okey. Seterusnya pula saya bagi contoh secularism ni. Dari contoh-contoh dia. Contoh ni ada antaranya lah secularism Atatürk. Secularism Atatürk ni dia berjaya mengetepikan syariat Islam dari semua aspek dan bidang kehidupan masyarakat, termasuklah soal hukum hakam, sehingga dia keluarkan sendiri fatwa dia. Dia cakap ini haram, benda yang halal dia kata haram, benda yang haram dia kata halal. Macam tu lah. Contohnya dia pernah cakap pasal, dia keluarkan pendapat pasal haramkan talak dan poligami serta menyamakan pewarisan harta antara lelaki dan perempuan, yang confirmnya yang memang kita semua tahu benda tu adalah salah, tapi dia orang membenarkan benda yang salah. Benda tu dah ada dalam Quran dah, tapi dia orang tak nak ikut. Dia orang nak buat dia orang punya sendiri, dia orang nak ubah. Benda tu kalau ikut kan dah ada dalam syariah, Al-Quran apa semua. Okey, benda-benda ni sering diikut oleh belah-belah barat lah, masyarakat belah barat. Dan bila mereka cuba meluaskan diorang punya ni, diorang buat menyebarkan sampailah ke seluruh dunia. Perkara yang macam ni lah yang banyak masyarakat Islam hari ni perlu laksanakan hukum hudud, undang-undang jenayah Islam, supaya benda-benda macam ni tak terjadi. Sebab apanya, kalau manusia ada sesuatu yang okey, memang kita takut dengan dosa, tapi kita tak nampak dosa tu. So macam kalau lah hukum hudud ni, undang-undang jenayah Islam ni diamalkan, dibuat dekat negara kita ataupun seluruh negara, saya yakin pengaruh secularism ni tak dapat tersebar luas, dan orang pun tak banyak tahu orang pun tak banyak, bila dia tak dapat tersebar luas, orang tak dapat nak ikut satu persatu. So saya rasa hukum hudud apa semua ni perlu dijalankan bagi kira kita nak membantras dia punya secularism tu daripada tersebar luas. Sekian, terima kasih daripada saya. Itu sajalah untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman bin Zulwari. Saya daripada DBS 2A. Nombor kad matrik saya 2020900173. Hari ni saya nak ceritakan sikit, saya akan terangkan sedikit tentang kesan penekanan terhadap pendidikan sekular. Iaitu pendidikan sekular ni saya akan ceritakan fokus dekat kesan terhadap masyarakat lah. Sistem pendidikan yang bercorak dikotomi. Dikotomi ni dia lah yang menyebabkan secularism ni. Secularism ni pula dia memisahkan agama dari aspek kehidupan dunia. Akibat sistem yang macam ni, lahirlah masyarakat yang secularism. Kalau kita nak tengok impak besar dia melahirkan kelompok yang orang kata memusuhi apa nama dia? Memusuhi syariat Islam sendiri. Dia macam dia memusuhi lah. Dia tak ikut apa yang Islam ajar. Macam Islam cakap buat. Kesimpulan, fahaman sekularisme adalah agenda berat untuk menghancurkan umat dan kekuatan Islam. Oleh itu, keperluan kembali teguh dengan tali Allah yang berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadikanlah Islam dinul hayah sepanjang zaman. Bersatu padu sepenuh tenaga, berjuang segalanya untuk Islam.